A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan daripada Allah Taala dapat lagi kita bersama pada malam ni dalam ceramah malam ni ya. Dalam mesej kata ceramah. Jadi sekali kita kuliah lah. Malam ni kita buat ambang Ramadan sikit. Kuliah kita insya-Allah lepas daripada raya kita berhenti di khutbah wada'. Nanti kita akan tengok khutbah wada' insya-Allah. Khutbah perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana haji. Ini kita puasa hari ni insya-Allah. Jadi seperti mana kita sedia maklum bahawa Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala dia mencipta suatu benda dan dia memilih suatu benda untuk dia bagi kelebihan. Seperti mana Allah Taala memberi kelebihan kepada sebahagian tanah berbanding tanah yang lain. Allah Taala memberi kelebihan kepada Mekah berbanding tanah lain. Madinah berbanding tanah-tanah lain atas muka dunia. Masjid Aqsa berbanding tanah-tanah lain atas dunia ni. Allah Ta'ala tak pilih tanah Melayu ni. Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih masa-masa antara masa-masa yang banyak ni. Allah Ta'ala lebih ke antara masa-masa lain. Antaranya waktu malam. Antaranya kita ada bulan Ramadan nanti. Antaranya kita ada 10 awal Zulhijjah. Antaranya juga Allah Ta'ala pilih daripada ramai manusia ni, Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi. Tak semua orang jadi Nabi, sebahagian orang jadi Nabi. Antara Nabi-Nabi ni Allah Ta'ala pilih Ulul Azmi. Allah Ta'ala sebut dalam tilkar rusul tu kan, awal 3, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sungguhnya mereka adalah rasul-rasul yang mana kami lebih ke antara satu dengan yang lain. Minhum man kallam Allah, antara mereka ada yang boleh kecek direct dengan Allah Taala, antaranya Nabi Musa. Dan masa yang kita nak cerita pada malam ni adalah satu masa yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih daripada banyak-banyak masa. Allah Taala pilih untuk satu masa menjadi temasya ibadat. Pesta ibadat. Ada Allah Taala pilih hari, ada Allah Taala pilih masa ni, Allah Taala pilih hari Jumaat. Tak sehari, ada Allah Ta'ala pilih sehari. Ada Allah Ta'ala pilih sekerat hari. Sebahagian daripada hari malam. Antaranya malam ni waktu Allah Ta'ala turun ke dunia ni cari orang yang minta apa Allah Ta'ala nak bagi apa ni. Orang minta Allah Ta'ala nak beri. Antaranya ada juga separuh hari, iaitu hari Arafah. Zuhur sampai asar saja. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita satu masa, iaitu sebulan. Pesta untuk kita buat ibadat. Temasya untuk kita buat ibadat. Salah satunya Allah Ta'ala bagi kepada umat ini sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah sebut bahawa a'maru ummati baina sittin was sab'in. A'maru ummati, umur umat aku ni antara 60 70. 60 70. Wa qalluhum man yajuzu zalik. Dan sikit sahaja orang yang lepas daripada tu. Dan itulah realiti aku boleh tengok ya. Galik-galik yang 60 70. 60 70 tak ingat lagi, tak nak kata apa lah. Hak 80 pun tak ramai kalau kita survey pun lagu tu. Jadi Allah SWT bagi satu masa untuk kita nak buat temasya ibadat. Allah Ta'ala tahu dah manusia ni dia kena refresh. Tak ada orang gitu je dia punya semangat kau apa, tak ada orang gitu. Tak ada orang direct lagu tu. Seperti mana kita pernah sebut di dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW pernah berlaku pada seorang sahabat, iaitu Hanzalah. Dia kata nafaqah Hanzalah. Dia kata munafik adalah Hanzalah. Sebab apa? Ketika mana duduk dengan Nabi, dia ingat kepada Allah Ta'ala, dia balik kepada isteri-isteri dia jadi tak ingat mana ke akhirat. Sebab apa? Sebab dia adalah manusia. Apabila pergi jumpa dengan serupa dengan Abu Bakar berkata gitu juga dia. Pergi jumpa Nabi SAW,
Nabi SAW kata, kalulah mu berterus maksudnya memang steady ya. Maksudnya ingat ke akhirat. Bukan tak sewi tak ingat ke akhirat, cuma ya manusia, sifat manusia. Nabi SAW cerita, kalulah gitu. Nabi SAW kata, la safahatkumul malaikati fi turukikum wa fi furushikum. Maka malaikat pun akan gisal denganmu. Nah, malaikat pun akan gisal denganmu di jalan-jalan ke apa jumpa salah. Tapi kita ni manusia. Nabi SAW kata, walakin sa'atan wa sa'ah. Sa'atan wa sa'atan maksudnya time. Ada time kita kadang-kadang turun keimanan kita. Ada kadang-kadang kita semangat apabila kita buat. Kadang-kadang kita apabila kita ditimpa ujian, kita akan lebih bersemangat dan sebagainya. Maka Allah tahu manusia ni dia tidak selalunya statik. Maka Allah Ta'ala buat kitaran yang ada pada setiap tahun untuk kita nak refresh kita punya keimanan, untuk kita nak refresh kita punya ibadat. Antaranya Allah Ta'ala beri bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat syarat dengan kebaikan. Sebelum daripada kita sapa di Ramadan ni, kita duk minta sahulah doa ke, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sapakanlah kepada aku kepada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Siapa-siapa bulan Ramadan kita puasa dah. Beratlah kita ya. Kita duk minta siapa bulan dah puasa dah. Niat dah tak usah puasa, niat dah gitu. Jadi kita duk minta ni siapa dah ni? Kita duk minta ni. Seperti mana hamba cerita soal kalulah kita kata umur kita 15 tahun enggak? Kalulah umur kita 30 tahun, balik wajib 15 tahun 15 kali Ramadan. 30. Kalau 40 tahun 25 kali Ramadan. Pagi lagi 30, 40, 50. Berapa kali Ramadan? 35 kali Ramadan. 50. 50 dah ni deh. 35. Kalau lah 60, 45. Kalau dah 70, 55 kali Ramadan dah. Tapi kita tak tahu Ramadan mana ya Allah Ta'ala terima. Hari-hari 30 kali, kalau kita kali pula dengan 30 kali 55 kalau lah umur 70 dan seterusnya lah. Kita tak tahu Ramadan mana kita pernah buat paling terbaik. Kalau kita buat terbaik semua alhamdulillah, tapi confirm akan ada kekurangan. Jadi kita nak kena improve semua supaya Ramadan kita ni bukan Ramadan yang tidak baik bagi kita. Setiap kali Ramadan ni kita improve, setiap kali Ramadan kita kali improve. Dan apabila kita niat molek lagu tu, insya-Allah Allah Taala akan bagi taufik lah kepada kita. Jadi umur kita ni antara 60 ke 70 sahaja. Allah Taala bui satu masa ni kita kena faham gapo Allah Taala nak bui ni. Orang nego dia ni lah ni sahulah kita kata marketing masuk kelas tu bayar tu gak rancang tu gak marketing ni. Ada setengah-setengah perniagaan ni kita makan kata sekali nego tu boleh makan setahun. Time ni lah nak kacanya. Sebab apa? Sebab nak keuntungan tu. Keuntungan kalau kita tak buat time ni tak ada gapo dah. Gana? Hari Selasa dah. Alhamdulillah. Boleh lagi lah deh. Tidak boleh bertidur ni. Ada hari Selasa kan? Alhamdulillah. Jadi apa ni? Apa tadi? Penting juga berita tu. Marketing ni orang bersungguh. Masuk kelas bayar ribu-ribu. Ambo adalah pengalaman sikit sebanyak tolong abepa ni. Sungguh ni nak marketing ni. Allah Ta'ala tahu manusia ni memang dia ada apa ni? Unsur nak nego tu ada dalam diri kita ni. Banyak tempat Allah Ta'ala buat perumpamaan pahala ni dengan nego. Allah Ta'ala buat perumpamaan dengan nego. Antaranya Allah Ta'ala pernah sebut innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala beli jiwa-jiwa orang mukmin ni. Maksud untuk apa? Untuk nak jual beli. Antaranya Allah Ta'ala pernah sebut di dalam ayat mengenai Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah,
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang buat ni semua ni, dia semaya, dia puasa dan dia infak, dia nak perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi ni Allah Ta'ala bagi perumpamaan kepada kita ni mengenai perniagaan, dan Allah Ta'ala bagi bulan puasa ni adalah satu tempat yang mana kita nak nego dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita untung. Jadi kalulah di saat orang semua duk pakak pergi ambil keuntungan, kita tak pergi rugi. Orang pakak rebuk gua tu, rebuk gua ni, rebuk gua tu, rebuk gua ni. Macam-macam ibadat ada. Tak ada satu pun ibadat kita boleh buat rugi lah. Kalau dalam mall tu semua kita kata diskaun belaka. Samah kita tak ada nak beli kat rugi lah kita. Tengok saja rugi. Ni antara termasyak ibadat yang Allah Ta'ala buat kepada kita, yang mana kita nak kena rancang molek. Ambo sebut banyak kali sebenarnya. Antara kekurangan kita dalam kita beribadat ni, kita tidak rancang ibadat kita. Kita tidak ada niat, tak susun molek. Boleh duit ke SP kita rancang dah. Pani boleh 100,000. Besar rumah lah, gotulah. Siap-siap dah, nampak dalam kepala ni. Habis mari puasa, nampak mula sekali letih. Letih nampak mula sekali. Kalau bahasa budak muda kan nampak plastik hitam. Macam-macam lah. Sepatutnya bulan puasa kita nampak dah target kita nak buat apa. Jadi termasyak ibadat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita nak kena rebut. Antaranya Nabi SAW sebut dalam hadis, ada seorang manusia ni, ada dua orang yang mari kepada Nabi SAW, yang mana dia masuk Islam sekali. Kemudian seorang ni, dia antara orang yang bersungguh ibadatnya dan sebagainya, kemudian berjihad juga sungguh. Yang kedua ni tak, dia berjihad sehinggalah dia mati. Hak pertama ni. Yang kedua ni tak. Talha bin Ubaidillah, salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga, dia mimpi. Dia tengok, dia duduk di pintu syurga, dia mimpi, dia tengok seorang, dua orang tubik. Seorang ni masuk dulu, dia ceritanya dia masuk dulu berbanding seorang lagi. Hak kedia ni, hak mati kedia ni masuk dulu berbanding hak berjihad ni. Jadi apabila bangun pagi esok, dia cerita dan orang pakai tertanya-tanya. Gilah jumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW kata, bukankah dia ni hidup lebih setahun daripada hak nombor satu? Para sahabat kata, bala, sungguh ya. Bukankah dia sempat dengan Ramadan? Fasamah, dan juga dia berpuasa ke dalam bulan Ramadan. Bukankah dia sempat Ramadan dan juga puasa? Para sahabat kata ya. Bukankah dia sempat semaya begitu begini, dan juga dia sujud begitu begini? Para sahabat pun kata ya. Pelik gapo kalau dia tu jauh antara langit dan bumi sekali. Jadi ibadat kita nak buat dalam bulan puasa ni boleh jadi lebih baik daripada jihad. Sekiranya kita buat dengan cara betul, boleh jadi lebih daripada ibadat-ibadat lain. Tapi dengan hak kita sebut sebagai termasyak, diskaun dan Allah Ta'ala nak beri ni, kalau lah kita tengok saja, rugi sangat-sangat kita. Sangat-sangat rugi. Antara benda hak paling besar yang Allah Ta'ala tawarkan di dalam bulan puasa ni apa? Gapo kelebihan bulan puasa kita pernah dengar? Diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Nabi SAW pernah naik satu tangga. Mimbar Nabi ni 3 tangga. Nabi naik Nabi kata amin. Nabi naik 2, Nabi kata amin. Nabi naik ketiga, Nabi kata amin. Para sahabat kejutlah. Amin tu tak apalah, siapa doa ya? Akhirnya lepas daripada tu, para sahabat tanya Nabi SAW, mu amin kepada apa tu? Nabi SAW kata, sungguhnya malaikat pada waktu tu sebut kepada aku, pertama sekali orang yang sempat dengan Ramadan, sempat dengan Ramadan, fansalakha minhu wa falam yughfar lah, berlalunya Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa dia. Dan malaikat berdoa, wa ab'adahu Allahu al-jannah, dan mereka ini akan dijauhkan daripada syurga. Nabi SAW kata amin. Yang keduanya mengenai ibu bapa. Siapa sempat dengan kedua ibu bapa dia endal kibar, ketika mana dia berumur dah, dia tua dah,
dan dia tidak masuk syurga, Allah Ta'ala jauh dia daripada syurga. Nabi kata amin. Yang ketiganya, orang yang selawat kepada Nabi SAW, orang yang disebut padanya ketika nama Nabi tapi tidak selawat, didoakan dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Nabi kata amin. Tapi poin yang kita nak sebut pada hari ini ialah orang yang sempat dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa dia. Lama kita ni, insya-Allah tak mati lagi, insya-Allah esok, insya-Allah ada malam ni dia berlaku dengan Ramadan lah, insya-Allah. Kita doa ni siapa, insya-Allah. Tapi amal mana hak akan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam satu hadis yang sangat dekat dengan hadis ni, itu Allah Taala kata man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia puasa bukan kerana orang. Ya Allah, tahun ni aku nak puasa sungguh. Dengan penuh keimanan. Sekala kalau budak-budak lah sini ni orang berjuh belaka. Sini ni orang nampak syurga belaka dah ni. Dia orang muda ni banyak main ni. Tak nampak sama-sama syurga. Lepas tu mati masuk neraka, sial lah. Tapi alhamdulillah kita sini orang nampak syurga belaka dah lah, insya-Allah. Jadi man shama ramadana imanan, siapa yang puasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga dengan penuh pengharapan daripada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah Taala akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Jadi kena puasa sungguh. Sebab apa? Sebab puasa ni Allah Taala sebut dalam hadis yang kursi, Nabi as-saum, Allah Taala sebut dalam hadis yang kursi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ni orang betul-betul puasa, dia hanya puasa kerana aku, dan akulah boleh balas pahala puasa ni. Sebab dalam puasa ni kalau siapa nak nipu boleh tahan tipu. Tak ada orang nak pergi cek dalam rumah. Kalau lah kita minum air setegak ke apa, tapi rugi lah. Kalau buka puasa banyak lalu. Bukan suruh buka puasa. Ayatnya kalau lah kita duduk dalam rumah kita buka puasa, siapa tahu? Tak ada orang tahu. Janganlah makan benda bau, contohlah. Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Kita nak susukkan anak kita dalam rumah kita apa boleh. Ambil air, kalau air pahit ke apa, tak ada orang tahu. Sebab tu Allah Taala kata puasa ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tahu siapa, dan Allah Taala akan balas. Jadi satu pahala yang sangat besar puasa ni. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, man qama ramadana imanan wahtisaba. Serupa dengan hadis yang lepas. Tapi dia lainnya, pertama sekali kita panggil soma, yang keduanya qama. Ni antara benda yang penting ibadat yang ada dalam bulan Ramadan, iaitu soma dengan qama. Puasa yang keduanya ialah qama, mendirikan malam ketika mana bulan Ramadan. Mendirikan malam ketika mana bulan Ramadan. Nabi SAW kata apa juga? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan juga dosa dia yang lalu. Jadi kalaulah kita boleh buat dua ni pun, insya-Allah cukup dah. Nabi SAW sebut tadi, siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, sempat dengan bulan Ramadan, dan dia tidak diampunkan tu, insya-Allah kalaulah kita buat dua ni, kita akan boleh jauh dah daripada golongan yang Nabi SAW doakan jauh daripada syurga tu. Tapi benda tu bukan mudah lah. InsyaAllah hujung nanti kita akan sebut perancangan. Perancangan ni hamba sebut semua sebenarnya. Cuma perancangan ringkas yang kadang-kadang kita dengar daripada orang lain, kadang-kadang dia perancangan besar sangat. Hamba nak cerita perancangan hak tamada ya. Tamada sama-sama kita lah. Dengan pengalaman kita apa ni dalam puasa, khususnya antara benda hak kita belajarnya apabila kita puasa di Mekah ataupun Madinah, kita akan belajar sangat banyak. Kita belajar macam mana kita nak kreatif dalam kita buat ibadat yang berkualiti. InsyaAllah nanti hujung kita akan sebut secara ringkas je. Benda mungkin sebahagian ada semua ni hamba sebut semua. Jadi Nabi SAW sebut benda yang sangat banyak kelebihan ni. Nabi SAW bagi kabar gembira kepada para sahabat sebelum dia boleh puasa. Nak pasal apa boleh puasa, Nabi SAW bagi kabar gembira. Hak kita dengar semua. Nabi SAW apabila nak bulan puasa, qad ja'akum syahrul ramadan, sebentar lagi akan masuk kepada kita bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang berkat. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, padanya ada satu malam
yang mana lebih baik daripada 1000 malam. Satu malam lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam ni kalau lah kita kata umur kita tak ada 60 tu kan. Orang duk kira umur kan 83 tahun lebih kurang. Lebih pada umur kita kalau kita boleh malam. Nantilah mungkin daripada ni orang akan siapa di akhir Ramadan nantilah kita cerita pula. Ataupun siapa-siapa ustaz akan cerita pasal Lailatul Qadar saja. Lagu mana kita nak buat biarlah tu kadang-kadang tak boleh banyak pun boleh sikit tak apa dah. Jadi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Padanya ada satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 malam. Yuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan puasa ni dibuka pintu syurga. Dalam riwayat lain sebut dari yuftahu fiha abwabus sama'. Pintu langit dibuka, kebaikan dibuka dengan sangat banyak. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup padanya abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dibelenggu para syaitan. Dalam riwayat lain sebut wasuffidatis syayatin, dibelenggu, diikat para syaitan. Ada riwayat sebut maradatus syayatin ataupun maradatul jin, kepala pengat. Sebab itulah sebagai ulama kata bukan semua syaitan diikat. Hak kepala pengat diikat. Ada hak prebek-prebek ah. Kalau kita Allah prebek kita. Jadi hak prebek ni letih dah dia. Kemudian Nabi SAW kata wa tughallu fihi syayatin. Dalam riwayat lain sebut fanada munadin, maka malaikat akan sebut kepada orang dalam bulan puasa ni, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang nak kepada kebaikan, aqbil. Aqbil ni kalau kita selekeh, ya baghiyal khairi aqbil, selekeh, mari ni boleh kita nak akan jumpa ni bulan yang sangat banyak. Aqbil, mari. Wa ya baghiyash syarr, wa orang hak nak buat keburukan, aksir ni bolah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan lepaskan orang daripada neraka pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Sebab itulah bagi itu imam dia baca Allahumma atiq riqabana. Ya Allah, lepaskanlah tekuk aku ni daripada minan nar, daripada neraka. Sebab apa? Setiap malam Allah Taala akan cari orang untuk Allah Taala lepaskan daripada neraka. Jadi rahmat Allah Taala, pengampunan Allah Taala dan pelepasan daripada Allah Taala daripada neraka pada setiap malam akan ada. Kita lah nak kena cari ya. Diskaun ni banyak sangat dah. Promosi tu, promosi ni, promosi tu. Tinggalnya kita yang nak pilih hak mana so. Kalau lah kita rasa sebelum daripada ni kita kurang. Antara benda hak sangat rapat dengan Ramadan ni adalah Quran. Sebab tu Allah Taala sebut dalam ayat Quran, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang mana turunnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk kepada manusia dan menerangkan petunjuk tersebut, dan juga adalah pembeza antara hak dan juga batil. Jadi bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nabi SAW dan juga para sahabat selepas daripada itu sangat-sangat bersungguh dalam membaca Al-Quran ketika mana bulan Ramadan. Nabi SAW sendiri paling kurang dalam bulan puasa ni dia akan pergi, dalam bahasa orang ngapa Quran ni kita panggil ngulai, dia akan pergi murajaah dengan Jibril sekali. Akhir sebelum Nabi SAW mati, Nabi SAW mati bila? Tahun berapa Nabi SAW meninggal? Sudah lepas raya ni biasa. Sebelah ke hijrah. Bulan ketiga. Jadi Ramadan terakhir tu, tahun sebelum daripada tu, tahun ke-10, Nabi SAW murajaah dengan Jibril 2 kali. 2 kali. Daripada inilah para sahabat ambil semangat Nabi SAW bawa, iaitu baca Quran paling kurang sekali ni. Para sahabat baca Quran dengan bersungguh ketika mana bulan puasa. Para ulama pun baca bersungguh ketika mana bulan puasa. Cerita yang masyhur kita dengar banyak. Antaranya Imam Syafi'i. Khatam berapa kali?
90 kali bulan puasa. 90 kali. Mustahil ke tak mustahil? Dulu lah masa kita budak-budak kita mikir mustahil juga. Hei, lagu mana ya baca. Habis lepas kita belajar. Ambo cerita sama juga, iaitu hak memang dia pernah berlakunya, ustaz kita cerita, ayah dia. Baru ni ayah dia baru ada mari di Kelantan baru ni. Masih hidup lagi. Dia kata ayah dia daripada Mesir nak pergi ke Malaysia 9 jam. Sebab ayah dia ni antara Tok Hakim tanding ni Quran di Malaysia ni. 9 jam dia khotbah sekali. Baik pandai lah. Kita tak pandai lagi ni. Takut kacau-kacau juga waktu tak uman baca pakai dia. Tapi mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil. Ada dalam YouTube kalau cari ada orang yang pernah buat 7 jam. Tapi baca dengan orang yang kena ada kemahiran lah. Pak kita berapa kita? 30 tahun ni. Berapa kali nak khotbah kita ni? Sekali, minta sekali. Kita doa kepada Allah Taala biar paling kurang kita boleh khotbah sekali dalam puasa. Setiap kali puasa boleh. Kalau tak boleh sama-sama pun biar sebelum mati Allah Taala beri kita khotbah sekali bulan puasa. Termasuk tadarus ni ada 2 mazhab. Ada mazhab baca sendiri. Mazhab tu tidak dikira. Pakat seorang dia baca. Baca sendiri-sendiri. Kecuali lah dia susun dah lah. Tujuk tu apa. Dia ada kaedah dia lah. Paling hak biasa dibuat ke ialah kena betul-betul mari. Badi dengar. Badi dengar, kemudian kalau lah dia tinggal ke apa dia qada lah. Kalau gitu pun dikira. Tak ada masalah. So je nak kita. Hari ni kita cerita 90 hari ni. So je. Tadarus berapa kali khotbah? Sekali lah sekali ni. Dia muslimat semangat. Abang ngajar Quran di Tanah Merah. Dia bulan puasa ni muslimat dia cuti. Sebab dia nak tadarus. Seorang 5 geruk. 2-3 geruk pagi lepas subuh, lepas tu pukul 9. Lepas tu pas Zuhur. Masya-Allah. Orang jatuh kita ni tenang sangat ni. Ada ke grup tadarus kita? Kalau ada boleh, kalau ada hak nak buat boleh buat lah. Nampak kadang-kadang baca surah ni lah. Pakai handset bunyi, tak sudah sejuzuk. Jadi kalau mampu untuk buat dalam grup tu bagus juga. Dan tu memang diterima. Sebagai kita baca sekali khotbah. Jadi Allah Taala beri kita 30 juzuk ni ialah hak baca besar bulan puasa tu kalau boleh kita nak khotbah sekali. Dan bulan puasa kita nak lalu juga paling kurang. Baca pun kalau lah kita tidak bersungguh. Kita sebut terjemahan dia ke apa. Jauh lagi lah kitanya. Jadi ambil semangat bulan puasa ni untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Quran. Saat ni kita cerita hak bisa sangat tu. Hampa sebut dah hampa nak cerita benda hak tamada sebab kita pun tamada juga. Qadi juga kitanya. Ambil siapa sebelum daripada ni dia mungkin 5 juzuk. Upgrade je. Paling tidak. Sebab antara kita ni tak sama. Ada memang orang mahidah. Ada orang memang bangun malam pun comel, masya-Allah tabarakallah. Cuma kita ni, lagu mana kita nak buat? Kita tengok diri kita. Kalau lah kita sebelum daripada 5 juzuk kita upgrade. Kita upgrade 10 juzuk. Kita upgrade 15 juzuk. Teknikal dia mudah. Orang buat kira-kira belakang dah kan. Kalau lah kita nak khotbah sehari sejuzuk, 20 muka surat sejuzuk ni. Bahagi 5 waktu. Berapa muka surat sekali semaya? 20 bahagi 5, 4 muka. Tu praktikal, hak paling teknikal, hak paling mudahnya. 2 lah. Kalau lah kita kata kita tak ada ni kerja dan sebagainya, 15 juzuk. Kita katalah setengah juzuk 10 muka. 10 muka bagi 5. Selah 2 muka. Mudah tak? Nak buat tu payah. Tapi kalaulah keazaman kita ada, insya-Allah Allah Taala akan bagi taufik kepada kita. Antara kata-kata para ulama juga ketika mana bulan puasa ni, apa benda yang penting yang kita kena buat? Niat dulu.
Niat dulu. Nabi SAW sebut, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Siapa yang hamma ni maksud nak buat. Nak buat ni para ulama kata ada dua, niat, azam. Niat ni ramah. Rasa 30 juzuk tahun ni. Angin-angin macam ni. Ramah, tak payah. Kau buat kedai kopi apa tak payah mana nak buat ni. Orang yang berpengalaman saja ni kan. Nak bahagia buat tak payah. Tapi dia tak siapa buat tu. Man hamma, hamma ni niat, azam. Kalulah tak boleh sekalipun, Allah Ta'ala tulis dah pahala. Allah Ta'ala tulis dah pahala. Kalulah kemungkinan sakit, kalulah kita minta jauh lah sakit, kemungkinan musafir, kemungkinan ada kerja yang tak dapat dielokkan, tak siapa nak niat kita buat, Allah Ta'ala tulis dah pahala. Tapi bukan niat dah tak saya buat. Niat dah, tapi niat dah tak saya buat. Niat buat saja, tu tak kira. Pertama sekali niat. Setiap orang tidak sama. Kemungkinan seseorang tu mungkin 10 juzuk ke 15 juzuk ke, tapi niat dulu. Niat dan berazam sungguh dulu. Insya-Allah paling tidak kalau takut niat tak saya buat ada masalahnya. Niat dulu. Dan kita insya-Allah kalau kita tak ada pun Allah Taala akan balas. Jadi perancangan yang kita nak kena buat yang apa? Salah satu perancangan yang penting. Hak kadang-kadang orang tidak sebut. Ambo nak sebut ni sebab pengalaman kita dulu kita ikut orang besar kan. Bila kita ikut orang besar ni, ustaz kita ni dia besar dah, muka dia wali dah. Dia ni kalau tidur lewat dia boleh bangun awal, muka dia biasa dah bangun. Lama dah dia buat bangun awal ni. Kita agak dia tidur lewat kita. Dia bangun kita tak bangun lagi. Kalau kita sebut tadi maqama Ramadan. Siapa nak menghidupkan bulan Ramadan? Kita kadang-kadang kita ada dah masa tapi kita tak ada nak buat. Perancangan dia ialah kadang-kadang kita tidak rancang waktu rehat kita. Siapa biasa mari nama sebut semua. Rancang waktu rehat kita. Kemungkinan daripada kita ni muslimat khususnya kadang-kadang memang bangun malam dah apa cukup tidur molek. Tapi orang jatuh ni. Kita lepas daripada tarawih moreh. Moreh kuih alhamdulillah, moreh nasi gak. Berat-berat gak. Dia makan tidur lewat. Sain telefon ajak jumpa lama tak klik. Makan colek pula kedai. Pas klik pukul 2. Muncul klik pukul 2 ada orang rapat tu. Apa sahur nah. Kota Baru kau sini kurang rasa tidaklah hidup sangat. Kalau Kota Baru boleh puasa kak. Allah memang buka apa ke sahur lah. Tapi kalau lah malam tu kodas 100 bulan duduk di kedai. Orang nak 100 bulan semaya, kita 100 bulan duduk di kedai. Tidak ada. Lama benar duduk di kedai, tahu sih. Jadi kita antara benda hak ambo duk perhatinya ialah kadang-kadang kita tak rancang waktu rehat kita. Lagu mana nak rancang waktu rehat khususnya melibatkan tidur ni, jangan makan banyak. Tak boleh usah lapar angkut demo lah. Kita ayat tu cadangan je. Tidur awal. Kita niat dah comel nak bangun malam insya-Allah. Sebelum daripada sahur kita nak bangun sikit lah semaya latih 2 rakaat dulu. Latih banyak-banyak kadang pelik bini kita warna abang ni sekali tak gini melalu. Kalau boleh buat alhamdulillah. Cumanya kita kata ambil 2 rakaat. 2 rakaat sebelum daripada sahur. Ambil sebentar. Kalau lah kita kata sahur pukul 5:30 lah kita kata lebih kurang. Suku subuh lebih kurang. Kita bangun pukul 6. Memang lewat lah kita kata 2 rakaat dulu. Banyak 2 rakaat. Tak uti dah nak diskaun ya. Paling nak diskaun dah 2 rakaat ni. 2 rakaat pergi sahur. Tu je. Tu tamadah sekali tu. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita rancang tidur kita, rancang rehat kita, tidur awal. Kalulah kena cara malam, insya-Allah boleh bangun pukul 5. Bangun pukul 5 baca Quran dulu. Maya 2 rakaat, baca Quran, apa? Nera, tak apa nera. Nera. Contohlah nera biar gerak-geraklah. Bangun comel masya-Allah tahajud subuh tak bangun. Sahur dak subuh tak bangun. Guru kitanya apabila kita di antara latihan yang dibuat oleh ustaz-ustaz kitanya, dibangun awal sikit Ada ruang tidur. Sebab kita nak bangun subuh pula tu.
Kita nak sahur, kita nak subuh. Jadi semaya 2 rakaat dulu latih. Kalau dia baca Quran, dia baca Quran. Ngatuk, memang ngatuk lah, memang kejap saya tidur. Kita risaulah. Tapi kita rancang. Tu kata perancangannya. Bila kita bangun awal dan kita boleh bangun awal, barulah kita akan nampak niat yang betul dengan perancangan yang betul tu akan membuahkan ibadat yang berkualiti. Sebab Nabi SAW pernah antaranya 2 ibadat. Nabi masuk ke Mekah. Sampai di Mekah Nabi tak buat umrah dulu. Nabi sampai di Mekah tu Nabi duduk alik. Allahu Akbar. Nama kau Bi'r. Ada satu kawasan lah ni dipanggil Jarwal. Jarwal alik kalau kita pergi alik Sa'in ni. Dia ada satu kawasan tu, Nabi suka duduk situ. Nabi mari Nabi tak masuk dulu. Nabi rehat tidur dulu. Barulah Nabi bangun pagi esok Nabi buat umrah. Sebab apa? Ulama sebut supaya Nabi SAW bercukup tenaga untuk nak buat ibadat umrah. Walaupun kita tidak nafi, ada perbincangan ulama, adakah molek kita pergi segera ataupun tidak, tu adalah perbincangan fiqh lah. Adalah pendapat. Cuma kalaulah kita nak sapa, kita nak rehat dulu, boleh ke tak? Boleh. Supaya kita boleh beribadat dengan berkualiti. Kadang-kadang itulah aku sebut tadi, perancangan dari sudut waktu rehat ni kadang-kadang orang tak bincang. Perancangan dari sudut mendoh lebih tu banyak dah orang sebutnya. Semaya kita kena baca segala. Ni rancang waktu rehat kita. Kalau tengah hari ada ruang untuk rehat. Supaya kita boleh terawih dengan berkualiti. Antaranya juga sunat ketika mana Muzdalifah ni kita buat gapo? Muzdalifah siapa buat haji dah, kita ada ni mabit di Muzdalifah. Gapo hak sunat malam tu? Sunat tidur. Muzdalifah ni sunat tidur. Memang bermalam tidur. Sebab kita letih dah Arafah daripada Zuhur sampai lah Ngorek tu memang full. Tidur supaya esok tu kita bersemangat. Kalau hak wali cerita lain lah. Kuliah lain cerita wali. Orang bisa dah ke apa. Memang kita pun pernah jumpa lah sahabat-sahabat bisa ke apa. Cuma kita kecil atas nama orang kampung Tamada kita ni, rancang ibadat dia antaranya masuk perancangan rehat kita. Pengalaman sahabat-sahabat kita dulu antaranya bulan puasa. Kita buat apa? Kita makan buka puasa sikit. Terutamanya kita buat ni masa subuh awal. Kalau subuh awal dia okeylah kita nak buat gini ya. Dan di Arab Saudi dia pelewat setengah jam daripada Isya. Untuk Isya di bulan puasa dia pelewat setengah jam. Kalau kita kata dalam ni pukul setengah kan. Pukul 9 baru bel. Jadi siapa makan tu dia itu dulu lah. Tapi apa sahabat-sahabat kita buat? Kita makan buka puasa, minum air, kerma. Lepas tu tidur. 15 minit sebelum Isya kita bangun semaya siap. Sini tak boleh nak buat pakai negara tak bangun. Tidur. Beza dengan apabila kita buat makan nasi. Tak ada 8 rakaat negara. Ngatuk. Ini semua perancangan yang kadang-kadang berbeza antara kita. Setiap orang tak sama, setiap orang kedekat lain-lain. Cuma dengan perancangan yang kita buat dan niat yang baik itu, kita harapnya kita dapat merasai Ramadan orang sebut diskaun kau gapo ni, promosi tamasya ibadat gapo, kita pun boleh rasa tahun ni. Sebanyak Ramadan kita pernah lepas ni, kadang-kadang kita Allah tak ada benda lain aku rasa letih lah, bol lah boleh puasanya. Kalau ada benda lagu tu tukar niat kita biar kita nak pahal lagu mana orang kata manisnya beribadat dalam bulan puasa ni. Manisnya bangun malam. Dalam bulan puasa juga ni banyak kita panggil ijtima' al-fadail. Berhimpunnya fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan waktu. Puasa tu satu hadah. Kita kata malam pula. Malam ni secara umumnya kalau bulan puasa pun Allah Taala dia turun ke dunia ni untuk nak cari orang nak minta keampunan. Lagi-lagilah waktu malam bulan puasa. Ada juga waktu bulan puasa hari Jumaat. Hari Jumaat tu sendiri kalau bulan puasa pun ada waktu mustajab doa. Tambah pula dengan puasa. Ni semua diskaun promosi yang Allah Taala beri kepada kita untuk kita cuba rebut banyak boleh. Setakat mana ada. Setakat mana boleh. Setiap orang tu ada kelebihan masing-masing. Sebab itulah Allah Taala buat syurga ni ada banyak pintu. Tak semua orang akan masuk daripada semua pintu. Jaga-jaga je orang ada. Antaranya salah seorang yang akan masuk semua pintu siapa?
Abu Bakar. Nabi SAW pernah sekali apabila Nabi SAW untuk jumpa dengan para sahabat, Nabi tanya, siapa sini hak lagu mana dia sedekah dah, kalau tak silap. Abu Bakar kata, ana, saya ya Rasulullah. Siapa sini dia pergi dah jumpa orang sakit? Abu Bakar angkat tangan juga. Dan pergi Nabi SAW beberapa ibadat Abu Bakar belakang. Nabi SAW, aku harap Abu Bakar ni semua pintu dia boleh masuk di syurga. Kita ni kalau tak boleh semua masuk semua pintu pun, so pintu pun alhamdulillah. So pintu syurga ni disebut dalam hadisnya, wah, so pintu syurga ni. Gapo kita risau? Seluah-luah pintu syurga ni tak jumpa kita pintu nak masuk. Rahmat Allah Ta'ala turun banyak. Pintu puasa tak boleh nak masuk, pintu mayat tak boleh nak masuk, pintu infak tak boleh nak masuk, tak boleh masuk belakang. Allah Ta'ala waktu rahmat yang banyak ni, paling kurang kita boleh masuk daripada satu pintu pun tak apa dah. Ada duit, buat cara ada duit. Orang yang tak ada duit, jangan buat apa orang ada duit, nanti berhutang. Orang tak ada duit, buat cara mula lain, mungkin kerak kita ke lain. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat luas. Dan ibadat-ibadat hak besar, khususnya kalau boleh empat ibadat hak paling utama dalam bulan puasa ni, puasa, kemudiannya Quran, kemudiannya qiyam, bangun malam, dan kemudiannya infak. Ni empat ni. Kalaulah kita boleh ambil so pun, kita sungguh pada so pun, insya-Allah Allah Taala bagi rahmat besar kepada kita. Jadi terakhirnya, sebagaimana kita sebut dalam kuliah kali ini, Ramadan akan mari kepada kita, insya-Allah. Kita harapnya semua boleh sapalah insya-Allah dalam masa sehari lagi. Walaupun kita tak tahulah siapa akan mati dulu, dan kita doa supaya Allah Taala sapa kepada kita. Apabila sapa masuk dalam bulan Ramadan, kita niat molek supaya Allah Taala bagi taufik kepada kita untuk beribadat dan mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa yang telah lalu. Kau nak gapo lagi yang lebih besar pada kita ni? Pada yang mau nak gapo lagi? Nak rumah? Bukan sinilah rumah. Kita nak pahala yang sangat diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan cara perancangan yang baik, dengan niat yang baik, Allah Taala akan atur, akan bagi taufik kepada kita. Kemungkinan ada sebahagian daripada kita ni sebenarnya orang baik belakang dah ni bagi balasan ni, tapi kemungkinan ada juga yang kita kata baru nak insaf dan sebagainya kau gapo kau. Kita kena letih dululah peringkat awal. Untuk mencapai kemanisan ibadat tu, guru kita sebut kena ada kepahitan dulu. Tak ada orang seperti mana hamba pernah buat perumpamaan luka. Luka ni nak boleh kesia ni, comong ubat kalau patah berat lagi lah. Patah juga nak kena balu ke apa. Tapi apabila sia, kemanisan dia siapa yang boleh rasa? Kita jelah. Setiap orang ni sakit dia mungkin tak sama. Kecil manis kau contohlah, tapi orang hak luka ke gapo ke tak sama. Kena usaha dululah, ubat luka dulu ni. Ubat. Apabila kita boleh ubat, kita nak cerita kat orang lagu mana kita tak nak cerita. Tapi kalaulah kita tak rasa kepahitan dulu, lagu mana kita nak rasa kemanisan dalam ibadat tu. Jadi siapa-siapa mungkin tengah berusaha nak baca Quran, jadikan Ramadan ni sebagai satu titik tolak untuk dia nak berubah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berubah untuk dekat dengan Quran, berubah nak dekat jadi lebih baik, berubah nak dekat dengan masjid, semaya je tak setinggal. Maka Allah Ta'ala ni, kita niat Allah Ta'ala akan tolong kita untuk bagi taufik. Dalam masa yang sama kita kena tahan sikit pahit tu, pedih, sehinggalah biar kita boleh sapa satu masa, iaitu kemanisan dalam beribadat, khususnya dalam bulan Ramadan nanti. Jadi hamba minta maaf sekiranya ada salah silap. Terima kasih belaka atas perhatian. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang untuk mendapat Ramadan pada tahun ni. Dan seperti mana kita pernah sebut satu doa, iaitu Nabi SAW kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nabi SAW kata, kita sebut dah tadi deh, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku untuk sapa ke bulan Ramadan. Wa sallim Ramadana li, dan Ramadan juga sapa kepada aku. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ni yang penting, hanglah kali. Dan ambillah engkaulah Ramadan daripada aku ni dalam keadaan ibadat aku diterima. Kita insya-Allah siapa belaka bulan puasa ni, tapi hak diterima ni kita tak tahu siapa. Ibadat yang kita buat ni kita tak tahu diterima ke tak lagi. Kemungkinan ada riak dan sebagainya. Hak diterima ni kita nak.
Siapa-siapa tapi tak ada buat gapo tak boleh jadi juga. Tengok saja promosi tak jadi. Tak buat tubik duit sikit tak jadi. Jadi kita harapnya kita mendapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas di dalam bulan Ramadan ni. Kita niat molek, semoga Allah Taala bagi taufik kepada kita untuk beribadat dalam bulan puasa yang sangat banyak rahmatnya ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-buq'ati al-mubarakati asy-syarifah wa fi hadhihi al-lailati al-mubarakati asy-syarifah fajma'na fi jannatika ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, sebenarnya kamu himpun kami pada hari ini, himpunkanlah kami di syurga nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi dan juga para siddiqin, syuhada dan juga salihin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allah waffiqna lis-siyami wal qiyam wa tilawatil Quran, dan berilah taufik kepada kami untuk puasa, untuk semaya dan juga untuk baca Al-Quran ya rabbal alamin. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan ali, dan bagi juga bulan Ramadan sampai kepada kami. Wa sallamhu minna mutaqabbala, dan juga ambilkanlah Ramadan daripada kami dalam keadaan ibadat kami diterima ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.